أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia Tuan Raja Fakhran yang mengusulkan agar pengajian kita pada malam ini terus berjalan walaupun secara maya, secara online di ruang Facebook Surau As-Siddiq Bandar Tun Hussein On, dan seluruhnya kepada seluruh warga alitan kuasa surau, seluruh imam dan bilal dan tugas-tugas surau yang lainnya, dan seterusnya kepada sidang jemaah yang bersama dalam ruang pengajian kuliah maghrib pada malam ini secara langsung ataupun secara rakaman sebentar nanti ataupun pada waktu-waktu yang lain nanti. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafak setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan kita kesempatan dan juga ruang untuk berada dalam suasana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana tidaknya bila mana kita sedar bahawa majlis ilmu yang sedang kita jalani ini merupakan satu benda yang Rasulullah SAW perintahkan agar kita sentiasa mengambil peluang dan habuan daripadanya. Dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata baginda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu berlalu atau melintasi taman-taman syurga di dunia ini, maka ambillah habuannya. Usahakan sesuatu agar kamu dapat habuan daripada kebaikan taman-taman syurga itu. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab dengan ringkas dan jelas. Rasulullah kata, hilaqul zikr, ya, halaqah atau majlis zikrullah. Jadi majlis zikrullah ini Rasulullah SAW yang tentu saja menyatakan, menyebutnya, ya, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada fikiran baginda sendiri. Allah yang mewahyukan kepada baginda untuk menyatakan apa saja yang telah lepas daripada mulut baginda. Ya, Rasulullah menyatakan bahawa ya, di dunia ini ada taman syurga. Dan tentu sahaja kita makhluk yang bernama manusia sedar bahawa hakikat penciptaan asal usul keturunan kita memang di syurga. Jadi selayaknya kita bila mana menyebut atau mendengar kalimah syurga ini, kita rasa rindu, ya, rasa teringin. Bagi orang-orang yang lahir bukan di negeri asalnya, tapi ibu dan ayah ini bercerita bahawa kampung kamu dulu, negara yang asal kita dulu sangat indah, menarik, damai, permai, subur, banyak, ya, hasilnya, makmur kehidupannya. Apatah lagi kita yang selalu didengarkan dengan cerita syurga. Maka kalau ada peluang untuk menikmati sesuatu pada ruang yang namanya, ya, syurga ini, sudah pasti kita akan bergegas ke sana. Sebab itulah, ya, Rasulullah kata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalimah irta'u ini dalam bahasa Arab artinya kamu usahakanlah satu agar kamu dapat daripada
ya tempat itu. Jadi begitu sekali Rasulullah gunakan kalimah yang memang sesuai sangat dengan syurga. Artinya seorang yang dapat manfaat, kehebatan daripada taman-taman syurga yang ada di dunia ini, kena usaha sesuatu. Dan usaha kita bukan susah sangat. Kalau kat dunia ini, duduk seketika dalam majlis ilmu, duduk ya, dan ikuti pengajian-pengajian ilmu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan hilaqul zikir atau halaqah zikir itu apa sahaja. Majlis yang membawa kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Ya. Bercerita pasal hal haram, hukum hakam syariat, ya, dan kita pada malam bercerita tentang ibadah saja. Memang tentu saja untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merangkumi maksud taman syurga di dunia. Jadi sewajarnya kita terus berusaha agar mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ruang yang sebegini indah. Bayangkan, kalau di dunia ada taman syurga, kita buat tak kisah. Risiko sebenarnya besar. Kan? Kalau betul kita ni pencinta agama, ya, mahukan haban syurga, maka berkunjunglah ke taman-taman syurga di dunia sebelum dapat layak mencalonkan diri kita ke dalam syurga yang kekal abadi di akhirat sana. Jadi ada taman syurga di dunia dan inilah ruangnya. Walaupun tak rasa sangat macam taman syurga, tapi kena bayangkan bahawa ini adalah usaha aku. Ya, usaha kita untuk mencalonkan diri ya, atas benar dan percaya pada janji Nabi SAW untuk kita berada di taman syurga di dunia ya, sementara direzekikan nanti ya, di negeri abadi dengan syurga yang kekal abadi di sana, insya-Allah. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Begitulah ya, puji dan selawat ini, puji pada Allah dan selawat pada baginda Nabi SAW merupakan sumber rahmat dan keberkatan dalam hidup kita yang tidak boleh kita nafikan. Sebab baginda kekasih Allah, moga dengan sebut nama baginda selalu kita bakal dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian dan kita masih mentelaah kitab yang sama, iaitu kitab Fiqhus Salah. Ya, kitab memahami ibadah salat. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk membicarakan pengertian dan hukum hakam berkenaan dengan qada salat. Ya. Dan siapa yang berkitab, muka suratnya 35. Muka surat 35. Okey, ya. Sebelum kita membicarakan tentang qada sembahyang atau qada salat ini, ada baiknya kita bicarakan dulu, jelaskan dulu maksud istilah qada ini. Sebab dalam pengetahuan kita atau pengajian kita sebagai seorang Muslim, ya, yang kita pun di Malaysia ni menggunakan istilah ni. Kadang-kadang kita dengar qada solat, kadang-kadang pernah juga kita dengar qada hajat, ya, qada dan qadar. Apa maksud qada sebenarnya? Kalaulah dalam solat kita faham bahawa qada solat artinya menangguhkan atau mengerjakan solat di luar waktu asalnya. Tapi kalau qada hajat pula tak bermaksud begitu kan. Kalau saya kata saya pergi qada hajat, artinya on the spot, on the time, bukan maksud tangguh tu. Jadi apa maksud sebenarnya qada ini? Qada ini sebenarnya maksudnya melaksanakan, menunaikan, ya, menunaikan sesuatu. Cuma dalam istilah syarak, ya, qada dan qadar, ya, kadar tu ketetapan lah, kita pun sebut kadar. Ya, qada tu artinya ketentuan yang dilaksanakan dalam batas kadar yang telah ditetapkan. Itu maksudnya, ya. Dan itu keimanan kita pada Allah dalam akidah. Tapi bila sebut qada, asal maksudnya melaksanakan, mengerjakan, menunaikan. Nah, itu maksud qada. Cuma dalam istilah solat, qada dimaksudkan adalah menunaikan solat ataupun ibadah itu di luar waktu asalnya. Tunai juga, kerjakan juga, laksanakan juga, tapi di luar waktu asalnya. Sebab kalimah tunai, on the time tu digunakan sebagai ada. Adaan dengan qadaan kan, sikap perbezaan. Itu sahajalah nak saya jelaskan. Tapi asal maksudnya di sudut bahasa qada dan ada maksudnya melaksanakan, mengerjakan, menunaikan. Sama maksudnya. Okey, tapi dalam istilah perbincangan kita pada malam ini, ia pastinya bermaksud menunaikan solat di luar waktu asalnya. Okey.
Kita mula berbicara dengan nas kitab, iaitu pengertian qada, ya, pengertian solat qada. Sembahyang qada adalah sembahyang yang dikerjakan selepas keluar daripada waktu asalnya. Sebab kita tahu bahawa sembahyang ini adalah sembahyang di waktu yang tertentu. Bila Allah sendiri kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang difardukan ke atas kamu itu adalah ketetapan yang berwaktu. Mawquta tu daripada perkataan waktu. Ya. Berwaktu maksudnya yang ditentukan waktunya, yang diwaktukan. Jadi itu terjemahan literary lah. Ya. Tetapi maksudnya yang kita faham pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu sekarang waktu maghrib. Jadi siapa yang sembahyang asar pada waktu ini, artinya dia bukan sembahyang tunai, dia sembahyang qada. Itulah maksud contohnya. Ini sekarang waktu maghrib. Maka tidak boleh kita tunaikan sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib atau sembahyang subuh. Ya, pada waktu ini, melainkan kalau kita tunaikan itu bermakna sembahyang itu qada, ya, di luar waktu asalnya. Mungkin ada orang yang menaikkan solat qada, ya, sebab baru teringat lepas sembahyang maghrib, Allahu Akbar, aku tak sembahyang subuh lagi tadi. Maka dia pun mengerjakan waktu atau solat fardu maghrib, fardu subuh pada waktu maghrib ini. Hukum bahasan selanjutnya adalah hukum qada sembahyang. Jadi ini pun perbincangan yang menarik, sebab hari ini banyak dah pendapat-pendapat yang walaupun tidak muttafaq, tidak disepakati oleh majoriti ulama, tapi dipopularkan kembali. Jadi kita nak berwaspada ataupun kita nak memilih itu dengan niat yang kalau betul ada keperluan ataupun kita cenderung dengan kefahaman, okey, tapi takut kita mencari jalan mudah dalam semua perkara, nak bersenang-senang dengan agama, itu yang kita risaukan. Hukum qada sembahyang, ya, menunaikan salat fardu atau melewat-lewatkannya tanpa apa-apa uzur sehingga terkeluar daripada waktu asalnya adalah berdosa besar. Memang, ya, meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar. Sama ada meninggal tu, ya, kerana meninggalkan, bukan meninggal dunia, meninggalkan tu dengan sengaja memang tak nak buat, ataupun kerana kelekaan yang kita tidak waspada dengannya, ya, buat benda-benda yang mereka Allah tak sembahyang lagi. Tengok TV, tengok bola sampai tak sembahyang. Jadi ini semua main game kan, hari ni anak-anak kita kuat main game. Sampai terlupa sembahyang. Jadi ini semua berdosa besar. Jadi kena faham yang asasnya juga. Apatah lagi yang memang sembahyang. Apalah, sembahyang hari ni saya tak sembahyang. Itu berdosa besar. Ya, dan wajib diqada'kan sembahyang itu. Inilah pendapat majoriti ataupun jumhur fuqaha. Ya. Jadi sepakat para ulama qada bagi orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja berdasarkan kepada orang yang ada uzur syar'i. Ni majoriti ulama. Pun begitu, memang ada ulama yang kata kalau dah tertinggal yang dulu-dulu, ya, tak payah qada, taubat saja sebab itu dosa besar. Tapi itu bukan pendapat jumhur fuqaha dan bukan dari kalangan mazhab yang empat yang utama. Berdasarkan kepada orang yang ada uzur syar'i wajib qada sembahyang oleh Nabi SAW. Jadi secara kiasnya orang yang ada uzur syar'i pun, ya, dia tak layak sembahyang, ataupun, ya, dia ada benda-benda yang boleh menyebabkan dia tidak sembahyang, tapi dia wajib tak qada? Wajib qada. Wajib qada. Jadi sementelahan pula orang yang tiada keuzuran syar'i, maka lebih-lebih lagi dia wajib qada, kan? Orang yang ada uzur syar'i dia terlupa, ya, dia tertidur, ya, maka lepas dia sedar dia kunaikan, itu yang terlupa. Ya, yang tertidur, dia bangun boleh kata, alah dah lepas waktu subuh tak payah sembahyang, boleh kata gitu? Tak boleh. Jadi, ya, itulah yang dipakai oleh sepakat para ulama. Ya. Tetapi dosa itu tidak terhapus dengan semata-mata qada sahaja, malah hendaklah disertakan dengan taubat kepada Allah. Ini khas bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Itulah dulu orangnya kan. Dulu kan sengaja. Ya, kadang-kadang puluhan tahun tak sembahyang. Jadi jangan berbangga dengan qada solat saja, malah bersama dengan qada ni ganti balik. Kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita telah melakukan satu dosa yang besar. Ya.
Jadi ingat ya, bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja, ada dua benda yang dia kena buat. Pertama, dia kena qada, ganti balik solat-solat yang dia tinggalkan. Ini jumhur fuqaha bersepakat begini. Di samping itu, kalau memang sengaja dia tinggalkan, bersama dengan qada itu, dia kena bertaubat sebab dia telah terjebak dengan dosa besar. Ya, perumpamaannya sebagaimana orang yang telah mengambil hak orang lain. Kita curi basikal orang. Okey? Bila mana kita curi basikal orang, kalau betul-betul kita nak bertaubat, ya, nak minta ampun pada dia, apa kita kena buat? Kita kena pulang basikal tu. Bersama pulang basikal tu kena buat apa? Kena minta maaf. Tak boleh kita campak basikal, dah ambil basikal kau. Ni ke aku dah pulang tau. Terampun tak dosa kita? Tak. Jadi begitulah, kecuali kalau kita ambil basikal tu tak sengaja. Tertukar basikal, maka kita pulang minta maaf. Minta maaf tu jadi sunat sahaja. Sebab kesilapan. Tapi beradabnya biasanya orang tak sengaja dia lagi minta maaf. Yang kadang-kadang yang sengaja ni yang tak nak minta maaf. Begitulah. Ya, fahaman yang perlu ada. Jadi seorang yang meninggalkan sembahyang fardu pada waktunya kerana sengaja, maka wajib dia qada sembahyangnya dengan segera. Lagi satu, bersama dengan wajib qada, wajib taubat, dia kena segerakan. Ya, dia tinggal sembahyang dengan sengaja, maka bila sedar dia kena segerakan. Adapun sembahyang fardu yang tertinggal kerana uzur seperti tidur atau terlupa. Adakah orang terlupa sembahyang? Adalah. Sebab kita selagi mana nama manusia, memang ada dua sifat ni, sifat pelupa, tertidur. Ya, sebab tu Allah sebut la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia je yang tak tidur, tak leka dan tak tidur, tak ngantuk. Jadi kadang-kadang tertidur. Yang sengaja tidur waktu nak dekat subuh itu bukan tertidur. Itu dikira sengaja. Dah tengok bola daripada pukul 3 sampai pukul 5. Tu boleh tahan sikit lagi, ya. Ujung nak masuk pukul 6, nanti nak masuk subuh, tapi dia pun lelap. Pukul 5 baru nak lelap. Kena sabar pukul 5.50 nak bangun terus main subuh. Jadi dia tersedar pukul 8 pagi, pukul 10 pagi. Maka yang itu dikira sengaja, bukan tertidur. Itu memang tidur. Ya, sedangkan dia tahu pada adatnya, hukumnya, kalau aku tidur time ni memang tak bangun. Itu sengaja tu. Ni ceritanya kalau kita memanglah letih, tiba-tiba kita tidur macam biasa pukul 11 malam, bangun pagi subuh pukul 7 tu suku baru tersedar. Pukul 8 baru tersedar, memang tak sedar langsung. Maka itu dikira sebagai tak sengaja. Ya. Pada adatnya, kalau tapi memang kita memang tidur kalau pukul 11, pukul 11 memang tu. Yang tu kena usahalah dengan usaha-usaha yang semakin payah. Kita dah cerita dah usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan kepada Allah sebagai ibadah kita kepada Allah. Kalau semakin payah, dia merupakan tambahan pahala. Buatlah alam, handphone ada sebelah selalu. Jadi usahakan benda-benda sebegitu rupa. Seperti dah tidur atau terlupa yang bukan kerana kecuaiannya, maka sunat disegerakan qada. Jadi siapa yang terlepas waktu solatnya, dia tak sengaja terlupa pun ada. Ada. Ya, kadang-kadang kita sibuk kerja, tapi terlupa ni biasanya sekali-sekala. Tapi kalau tiap-tiap hari terlupa tu macam pasal lah tu. Jadi sebenarnya terlupa ni kadang-kadang kesibukan kita, kealpaan kita dia buat benda rutin dunia kita. Ya, tapi kalau lupa sebab benda-benda yang melekakan, main game, itu kena taubat lah. Ini lupa tak sengaja. Contohnya kita berurusan satu urusan, kita pergi nak semayang, ada urusan yang lain kita buat. Itu Allah. Ya. Dan saya sendiri pernah alami benda ni. Ya. Pergi satu program, waktu zuhur, dah dekat waktu zuhur tu, kita pergi ke satu tempat yang lain buat urusan. Balik ke pejabat, ada orang nak berurusan dengan kita. Kita pun urusan, sampai selesai urusan apa semua, ya, kita pun duduk saja relax. Bila masuk azan asar, kita semayang asar, lepas asar, aku tak semayang zuhur tadi. Yang ini tak sengaja, yang ini terlupa. Ya, bukan sengaja ataupun sengaja kita rencanakan begitu. Maka yang ini hanya sunat segerakan. Jadi menurut Ibn Hajar Al-Haytami, yang jelas pada pendapat beliau bahawa wajib ke atas orang yang meninggalkan solat tanpa uzur menggunakan seluruh waktunya untuk mengerjakan qada solat, kecuali untuk menguruskan hajatnya yang wajib yang tidak dapat dielakkan. Ini pendapat yang tegas.
Jadi sepatutnya orang-orang yang dulu memang tak semayang 5-6 tahun, patut cubalah serius cari waktu-waktu untuk menyelesaikan hutang solat itu dengan seberapa segera. Ini bukan saya cakap, ini pendapat Imam Besar Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, jadi ini perkara yang perlu diambil perhatian. Artinya, tapi janganlah sampai tak makan, tak pergi kerja, tak beraktiviti, tak layan keluarga, tak, bukan sampai macam tu. Artinya tak bolehlah sibuk nak main game, kan, tak sibuk lah tengok TV cerita macam-macam, ya, nak layan benda-benda yang menyeronokkan, sedangkan kita masih banyak benda yang wajib ke atas kita tidak kita sempurnakan, dan haram ke atasnya mengerjakan sembahyang sunat sebelum dia qada'kan sembahyangnya. Ini pun pendapat yang agak keras, ya. Jadi ini dalam Fathul Mu'in dia sebut, ya, Syekh Zainuddin Al-Malbari merakamkan pendapat ini. Tapi ada ulama yang mengharuskan kita ambil lah yang pertengahan. Artinya kalau memang rutin kita, kalau ikut pendapat Ibn Hajar Al-Haytami ni, artinya orang ni qabliyah ba'diyah pun tak boleh buat. Jadi ramai di kalangan kita yang tak habis lagi qada solat, tak boleh qabliyah. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan, ya, sekiranya kita dah memprogramkan, menjadualkan waktu-waktu solat kita, tapi kita nak selangi dengan ibadah sunat yang lain, itu diharuskan. Menurut Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang meninggalkan sembahyang tadi diberi kelonggaran untuk mengerjakan qada sembahyang fardunya menurut kemampuan dan kelawasan masanya. Jadi keluangan masa kita lah. Artinya jangan biar kosong. Artinya ada orang merencana sembahyang je, memang kita tak mampu untuk sembahyang dalam bentuk berterusan untuk qada, tapi sekurangnya kita dah rencana. Artinya mungkin kita merencanakan setiap kali waktu solat, oleh kerana dulu saya 10 tahun tak sembahyang, maka 10 tahun juga saya qada. Artinya bersama solat fardu, solat seterusnya adalah sembahyang sunat. Tu orang buat sembahyang sunat, saya qada satu waktu. Jadi ada perencanaan. Atau mungkin dia cepatkan, orang sembahyang satu fardu, saya sembahyang 3 sebelum saya sembahyang, selepas sembahyang. Maka yang 10 tahun jadi 5 tahun. Begitulah, ya. Tanpa memberatkan dan tanpa pula membuatkan meringankan kewajipan itu. Artinya ini pertengahan, pendapat yang agak ringan sikit. Artinya taklah rigid sangat, ketat sangat sampai kita jadi susah dan lemas, tak selesa, jadi jemu dengan ibadah, jadi seteruban, ya. Tetapi janganlah sampai meringankan sampai tak, ya, kisah sangat, ya, banyak sangat buat benda lain, sebagai fardu solat kita tu banyak tak, ya, kita qada. Menurut Habib Abdullah Al-Haddad, ya, itu sahabat. Kemudian Said Abdul Rahman Al-Ba'lawi telah bersetuju dengan pendapat Habib Al-Haddad dan katanya inilah pendapat yang terlebih utama. Jadi ini pendapat yang setengah, ya, pertengahan, ya. Kalau yang tadi sembahyang sunat pun tak boleh, kena peruntukkan masa betul-betul untuk. Tapi itulah lambang seriusnya taubat seorang hamba, kan. Dengan pendapat para fuqaha mewajibkan meninggalkan sembahyang tadi menggunakan seluruh waktunya untuk qada sembahyangnya, kecuali waktu untuk menguruskan benda yang wajib. Artinya pendapat Habib Abdullah Al-Haddad ini disokong oleh Syekh Abdul Rahman Ba'lawi. Kerana ini waktu, kerana apa? Pendapat yang sebegini iaitu qada dengan waktu yang sesuai, dengan perancangan yang baik, sehingga tidak mendatangkan rasa beban pada orang yang qada solat ni. Maka itulah yang lebih mesra dan lebih baik. Beliau kata demikian kerana pendapat para fuqaha tersebut amat membebankan sekali. Begitulah. Dan ada pendapat yang kurang popular tapi ada diwar-warkan hari ini, iaitu, ya, pendapat yang mengatakan bahawa sembahyang yang telah ditinggalkan sekian lama tu cukup hanya dengan bertaubat, ya, sebab dia dikira sebagai dosa besar dan Allah akan terima kita dengan taubat sahaja tanpa perlu mengqadakan. Tapi itu bukan pendapat majoriti ulama, ya, bukan pendapat jumhur ulama. Jadi jangan pelik kalau tuan-tuan berpegang pada pendapat ini, ya. Tuan-tuan kena fahami betul-betul hakikat apa yang dimaksudkan dengan dosa besar yang kena taubat tu sungguh-sungguh. Jadi ada bukti, ya. Tapi kita lebih cenderung dengan pendapat apa yang diutarakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas menyebut tentang keperluan qada atas realiti sebagai orang berhutang, kena bayar hutang, atas realiti orang yang tertidur pun kena ganti semayangnya, apatah lagi orang yang sengaja tinggal semayang. Cara qada semayang. Cara qada semayang yang luput itu atau terlepas daripada kita itu pula diwajibkan mendahului qada semayang yang ditinggal tanpa uzur dahulu daripada semayang yang tunai, ya, sekiranya tidak dibimbangkan habis waktunya.
Tetapi sekiranya sembahyang qada yang ditinggalkan kerana uzur, maka hanya sunat saja mendahulukan qada daripada tunai. Jadi sembahyang qada ni elok dibuat dahulu sebelum sembahyang yang fardu on time itu. Artinya orang sembahyang sunat qabliyah tu kita sembahyang tu. Tu kena datang awal, buktikanlah bahawa kita ni jadi orang yang betul-betul, tapi tidaklah masalah. Ya. Kalau sembahyang itu yang kita tinggalkan dengan ada keuzuran, tertidur, terlupa tadi, yang itu tidak mengapa, itu tidak difardukan untuk kita mendahulukan daripada naik. Dan diwajibkan dulu mendahulukan qada sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur daripada sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur. Artinya yang betul-betul kita berdosa besar tadi, sambil taubat itu kena dahulu qada. Tapi biasanya kita ni, majoriti kita yang dulu tinggalkan solat memang sebab kejahilan, kealpaan, ya, pandang kecil benda itu. Jadi termasuk daripada kumpulan yang memang sengaja meninggalkan solat. Maka nasihat saya, jadualkanlah qada solat ini, ya. Jangan jadi orang yang sibuk mengerjakan solat sunat yang sampai tak fikir langsung solat qada dia. Ada tuan-tuan, ramai. Yalah, sekarang dah jadi orang surau, orang masjid. Nanti nak sembahyang maghrib, ya, sebelum orang sembahyang qabliyah nak sembahyang 3 rakaat. Kan orang jeling pula, sembahyang apa bang? Belum sembahyang maghrib lagi. Tuan-tuan, begini saja dalam kehidupan kita ni kena jelas. Itulah perluan ikhlas. Kita kena belajar dalam hati kita ni, aku menghadap Allah dan Allah yang tahu aku, Allah yang kenal aku. Apa maksud saya? Maksud saya kerjakan je amalan qada ni. Yang bila orang tanya, abang buat apa? Haji buat apa je? Sembahyang maghrib dulu ni. Cakap je kat dia orang, ya, saya ni, ya, dulu ada tinggal solat banyak juga. Jadi saya qada sekarang. Ya. Dan percayalah, bukan kita seorang yang qada. Nanti mungkin dia pun bisik kat kita, oh saya pun ada sembahyang tak qada lagi. Kena qada ke? Haji tak ajar saya macam mana? Subhanallah. Ingat, bila mana kita buat satu benda dengan ikhlas, nanti akan merangsang orang lain tu buat benda yang sama. Dan orang tu bergerak buat benda yang kita rangsang, kita dapat pahala sama. Dan jangan malu untuk buat benda agama. Kita buat benda betul kan? Kita tinggal solat, maka kita qada. Dan memang ya, dianjurkan sebelum sembahyang fardu kita qada yang luput. Ya, kecuali yang banyak bertahun-tahun tu tak apalah, kita susun. Ya, mungkin selepas sembahyang dan sebagainya. Tapi kalau sekali waktu, 2 kali itu memang kena disegerakan. Sebab tu sampai sebelum sembahyang fardu pun dia tuntut begitu. Bagi kita yang bertahun-tahun lamanya ini, ya, jadualkanlah. Begitulah. Ya, jadi kita tahu berapa tahun kita sembahyang, kita mula buat berapa bulan dan berapa bulan kita selesaikan semua perkara itu. Masing-masing kena berkira dan Allah taklah rigid sangat. Ya, kita pun tahu Tuhan kita ni memanglah, ya, maha mengira, hasib antara sifatnya. Tapi dia sangat pengasih pada hamba-hambanya. Apatah lagi orang-orang yang bertaubat. At-taibu habibullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ya, orang-orang bertaubat ni kekasih Allah, Allah sayang terus. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada kita. Begitu juga wajib mendahulukan qada solat yang ditinggal tanpa uzur daripada sembahyang sunat rawatib. Tengok. Ya. Jangan nak sibuk sembahyang sunat rawatib banyak sangat, qabliyah ba'diyah tu, sedangkan kita dulu ada sembahyang-sembahyang yang kita tak qada lagi. Sebab tu saya kata, jadi tapi kalau nak sembahyang qada zuhur, abang jangan datang lambat. Lepas azan baru nak angkat takbir, ya, terus okey sempat lagi. Tapi kalau selepas azan tu, ya, dah lama, dah 5 minit baru kita datang nak qada 4 rakaat, yang tu menyesatkan orang bang. Tu tak boleh lah, ya. Kita kena qada lepas sembahyang nantilah. Tapi sekiranya sembahyang qada yang ditinggalkan kerana uzur, maka hanya sunat saja. Ya, kita tertidur, ya, terlelap, terlupa, yang tak sengaja ni boleh sembahyang sunat, tak ada masalah. Ya, sunat saja mendahulukan qada daripada sembahyang rawatib. Kemudian lagi disunatkan qada sembahyang itu menurut tertib sembahyang, waktu sembahyang seperti qada zuhur sebelum asar dan begitulah. Cuma ni sunat, ya. Qada ni boleh saja kita nak buat, saya nak buat subuh je dulu. Ya. Boleh sembah asar saja boleh, tapi paling afdalnya ikut tertib waktu yang kita tinggalkan. Malahan tertib itu sunat dipelihara, walaupun waktu-waktu qada itu diselangi dengan atau terputus dengan tempoh masa yang lama. Jadi begitulah meraihkan. Ya, saya lebih fokus pada orang-orang yang pernah meninggalkan solat dalam tempoh yang lama. Ya, tempoh yang sikit atau sekali
2 kali itu uruslah sendiri. Ini kaedahnya. Ya. Artinya kalau sengaja tinggal, utamakanlah benda itu, qada dulu, jangan sibuk nak sembahyang sunat. Tapi kalau memang puluhan tahun tak sembahyang, dan kita pun teringin juga nak solat, boleh. Tapi jangan sampai solat sunat kita menyibukkan kita daripada mengerjakan benda yang perlu, iaitu qada solat. Sebab tu di hujung kitab ni muka surat 38 apa dia tulis? Ingat, hutang wajib dibayar. Seorang yang sibuk bersembahyang sunat tapi tidak sibuk mengqadakan solat-solat fardu yang ditinggalkannya, perumpamannya adalah sebagaimana orang yang berhutang dengan seseorang. Okey, saya hutang dengan Haji Mat contohnya, saya hutang dengan Haji Mat ni RM500. Maka selepas sekian lama Haji Mat pun tunggu bila lah Ustaz Rahili nak bayar hutang saya. Saya tak bayar hutang dia, tapi saya selalu ajak dia makan dan belanja dia makan. Saya belanja, saya tak kata, saya buat benda-benda yang dia suka, bagi dia hadiah, belanja dia makan. Jadi sebenarnya mana lebih utama? Saya bayar hutang ke saya belanja dia? Saya bayar hutang ke saya bersedekah pada dia, beri hadiah pada dia? Tentulah bayar hutang dia. Itulah cara berfikir yang waras, yang tepat untuk kita menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Moga-moga kita dapat melaksanakan semua tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Okey. Selanjutnya, kita masuk terus membicarakan tentang, sebab saya nak cepat, yang mukadimah ni masih semua mukadimah ya. Kalau dapat kita terus masuk pada solat nanti cantiklah, ataupun bab taharah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan petua supaya menunaikan solat. Subhanallah, petua macam mana nak kekal jadi orang yang solat. Dan di kalangan kita ramai pun tanpa mengetahui petua ini pun, tapi kita dah amalkan pun amalan-amalan yang bila mana sampai mereka seorang itu terus dapat mengerjakan solat dan rasa tak senang bila mana tak solat. Kita bimbang hari inilah anak-anak generasi kedua kita ni, yang hari ini makin mudah sangat meninggalkan solat dan tak perasan waktu solat berlalu dan mereka mengabaikannya solat. Petua supaya sembahyang sentiasa mahu menunaikan solat sebagai ikhtiar, usaha kita agar kita sentiasa mahu menunaikan solat, maka petua-petua berikut hendaklah selalu diingatkan dalam hati sanubari. Insya-Allah dengan pertolongan, taufik dan hidayah Allah, kita akan tergolong dari kalangan orang yang cinta mengerjakan sembahyang. Di antara petua itu, yang pertama, semaikan kesedaran bahawa sembahyang adalah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap orang mukallaf. Yang wajib artinya tak buat dosa, buat dapat pahala. Mukallaf ni kita semualah orang yang telah dibebankan dengan beban syarak. Artinya hukum wajib, haram, sunat, makruh itu semuanya dibebankan ke atas kita. Ia adalah rukun Islam yang paling penting selepas mengucap syahadah. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah meruntuh perosak agama sendiri. Jadi kita kena pandang besar. Dan kena pujuk anak kita pun begitulah ceritanya, sembahyang ni tiang agama. Yang sembahyang ni wajib. Walaupun dia tahu kita ulang tu. Sebab pasal tak, Nabi SAW pun bercakap kalau berdakwah ni, benda yang dah diketahui pun, sembahlah Tuhan kamu. Dan Al-Quran berkali Allah kata, A'budu rabbakum. A'budullah. Sembahlah Allah. Ittaqullah. Berapa kali ulang? Dah tahu. Diulang-ulang tu supaya berkesan dalam hati. Jadi pujuk anak solat dan kata sembahyang ni wajib. Macam mana kita tak dapat sempurnakan wajib? Begitulah. Sampai-sampai boleh tertanam dalam jiwa kita ni rasa besarnya solat. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Benda ni benda besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau orang yang dah ingat Allah, dia akan selesa. Walaupun benda besar, dia akan bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Yang kedua, tanamkan rasa cinta dan kasih kepada ibadah sembahyang dengan merasakan betapa kudusnya ibadah ini. Yang ni bab ini, nak tanam rasa cinta kena kenal lah. Orang Melayu pun kata, tak kenal maka tak cinta. Kena tahu apa solat ni. Solat kita dah cinta dah. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang perlukan solat. Bukan Allah menunggu kita sembah dia. Tak. Allah tak pernah tunggu. Kau tak sembah pun Allah tak jadi apa. Tapi ceritanya kita ni adalah hamba yang perlu berhubung dengan Tuhan. Bercerita dengan Tuhan. Keperluan rohani, jasmani kita. Jadi perlambangan syukur kita pada Allah.
dan watak. Terima kasih seorang hamba pada Tuhan yang menciptakannya. Jadi ini perlu difahami, dan artinya kita kena kenal hakikat solat, fahamkan tentang hakikat solat agar kita rasa sayang dan kasih pada solat. Yang ketiga, tanamkan rasa bertuah. Rasa paling mahal. Sebab ramai orang tak semayang. Dan hari ini kita dah dapat anugerah dapat semayang. Dia anugerah. Sebab tu Nabi Ibrahim pun doa, Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang tetap mendirikan salat. Wa min dzurriyyati. Dan zuriat keturunan aku. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Suruh ahli keluarga kamu semayang dan bersabar. Ini anugerah. Bila anugerah, kita rasa anugerah, Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa bangga, bertuah dan mulia dengan ibadah semayang. Sebab tak mulianya, orang lepas keluar istana pun rasa macam mana. Allah, orang lain pandang, Allah, dia dapat jumpa raja, dia dapat jumpa sultan. Kan? Jadi kita yang dapat jumpa Tuhan kena rasa bertuah sangat. Ada orang yang dalam hidupnya tak pernah nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan ini perlu ditanam dalam jiwa kita. Faham dengan solat. Yang keempat, sebenarnya rasa penuh kasih, ketakwaan, keimanan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan dalam hati banyaknya budibaya Allah. Ini rasa bertanggungjawab untuk buktikan terima kasih, syukur kita pada Allah yang beri macam-macam pada kita. Allah minta apa, kita ngadap dia aja. Puji dia. Allah tak minta balasan apa-apa. Dan benda itu pun bukan dia ambil manfaat. Keperluan jiwa kita agar kita hidup dalam kehidupan dunia yang dia jadikan sebagai medan ujian ini. Itu waktu kena fahami hakikat solat agar kita dapat rasa bersyukur mengerjakan solat. Yang kelima, ingatlah orang yang tidak sembahyang terletak di antara kufur dan berdosa besar. Kalau tak kufur, tak jadi orang kafir, dah tentu dosa besar. Yang kata tak wajib tinggal solat, maka kafir terus. Yang tahu wajib tapi tinggal solat, itu dosa besar. Jadi tak ada pilihan, melainkan kita kena mengerjakan solat. Artinya bukan benda kecil tinggal solat ini. Kalaulah anak-anak cucu kita dapat memahami hakikat ini, subhanallah, mereka akan dapat dapat kenikmatan, rasa bertuah anugerah ini. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang terus meninggalkan solat tanpa sedar hakikat ini, dan nerakalah padanya, wal'iyadu billah. Ingat bahawa orang yang tidak bersolat adalah manusia paling jahat dan paling keji. Dia adalah merupakan manusia yang tak sedari, seorang yang tidak mengenang budi, tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyalah diri, mampukah agaknya menerima kemurkaan Allah yang Maha Agung, sedangkan murka sama manusia pun kita tak berdaya menghadapinya. Yalah. Allah macam-macam. Kita memang menjadi orang yang tak kenang budi lah kalau tak mahu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sengaja cari murka Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kemurkaan suami, kemurkaan isteri kita pun kita kadang-kadang imas dan tak mampu nak menghadapi. Kemurkaan majikan kita, bos kita, kita pun jadi resah. Tapi kemurkaan Allah kadang-kadang tak indah, kita buat tak kisah. Ingat lagi, orang-orang yang enggan bersembahyang adalah orang yang penderhaka kepada Tuhannya dan penciptanya. Akibat nanti dia akan disiksa dengan azab neraka, wal'iyadu billah. Dan orang yang menggigitkan solat, Allah nak bagi dia dengan habuan syurga yang sangat penuh dengan kenikmatan. Yang ke-8, perbanyakan doa dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petua selanjutnya, di samping yang tadi semua perasaan, penjiwaan, penghayatan dalam jiwa kita, yang ini doa. Banyakkan doa. Sepanjang masa doa pada Allah agar direzekikan jiwa untuk kekal bersolat, untuk mendapat taufik. Taufik ini artinya pimpinan, dan taufik ini daripada ilmu lah. Dan inayah, bantuan. Ista'inu bis sabri wa salah. Inayah Allah, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kekal bersolat. Dan sebaiknya juga hafal doa yang dipetik daripada ayat surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Berkitab muka surah 42. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang tetap mendirikan solat dan juga dari keturunan aku, orang-orang yang kekal bersolat. Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, terimalah doaku ini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunkan aku, dan kedua orang tuaku dan sekalian kaum mukminin hari Engkau bangkitkan perhitungan di akhirat kelak.
Ibrahim 40-41. Bayangkan Nabi Ibrahim pun doa benda ini. Ya, dan doa ini insya-Allah makbul sebab dia kita adaptasi daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbukti. Sebab itulah agama Nabi Ibrahim ni yang disalurkan kepada anaknya Ismail kekal secara naluri. Ya, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah tu. Ini di antara keberkatannya. Sebab di antara agama-agama yang banyak yang sebelum datangnya Nabi SAW ada satu dinul hanifiyah dipanggil. Agama yang lurus, yang selari dengan naluri. Inilah agamanya. Berkat doa Nabi Ibrahim. Ada orang. Yang mereka ni menunaikan solat 2 waktu pagi dan 2 rakaat waktu petang. Sebelum datang syariat, ya, solat waktu 5 waktu sehari semalam. Jadi kita kena bersungguh-sungguh berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan untuk melazimi solat ini. Dan sampai satu ketika nanti Allah datangkan rasa Allah. Tak boleh kalau tak solat. Dan kita lah orangnya kan. Dan ada kajian mengatakan bahawa untuk kekal bersolat pada jiwa seorang hamba ni, dia perlu dicukupkan dos, dipanggil apa ya, tadhkirah. Ya, peringatan itu. Tadhkirah. Ataupun ya, reminder tu datang pada dia ke sampai 10,000 kali. Ya. 10,000 kali peringatan. Jadi ada orang-orang yang perlu ya selalu dia dengar azan dengan menghayatinya, marilah solat sampai cukup. Ya, dos itu akhirnya dia jadi orang yang terus bergegas pergi solat bila dengar azan. Ada orang dulu sebab mak ayah dia rayu, sehari-hari bangunlah solat, dah sembahyang ke belum? Leteran dan bibilan mak ayah dia tu, rupanya itu pelengkap. Untuk dia jadi cukup sampai peringkat dia jadi sebati dalam jiwa, dia perlu mendirikan solat. Sebab itu tolong bantu anak kita cukupkan keperluan ni. Jadi setiap hari kena panggil, kena ajak, dan tak payah marah. Memang dia akan jawab, mak ni tahulah saya cakap semayang. Tak, memang itu kerja kita. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh anak-anak kamu, ahli keluarga kau semayang dan sabar atas benda tu. Jadi dia bebel ke apa, kita tetap itu saja skrip ni. Skripnya ajak dia sembahyang, dah masuk waktu bangun sembahyang. Sembahyanglah, besarkan Tuhan kamu. Sembahyanglah, sembahyang ni wajib. Itu kena buat. Di samping doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap dirikan solat bersama dengan anak keturunan aku. Untungnya doa ni kalau kita lazimi. Ya. Pertama doanya daripada Al-Quran. Yang keduanya daripada ya seorang yang namanya Abul Anbiya, bapa segala nabi. Yang ketiganya kalau kita hayati dan fahami doa ini, kalau diulang pastinya akan makbul. Untungnya zuriat keturunan kita jadi orang yang sembahyang. Perasan tak? Ada di kalangan kita ni, rakan-rakan kita, jiran tangga kita, adik-adik kita hatta ada anaknya yang tak kisah sembahyang kan. Ada kan cucunya memang tak tahu cerita pasal sembahyang ni. Jadi kita tak mahu. Sebab apabila mana tak ada anak cucu kita yang solat, artinya tak ada siapa yang mendoakan akhirat kita. Kelangsungan kita, kesejahteraan kita di hari akhirat kelak. Sebenarnya kita masuk alam barzakh, siapa nak angkat tangan tu? Waladin salihin yad'u lah. Anak saleh yang mendoakan dia. Tak sembahyang. Yang sembahyang pun kadang-kadang lupa nak doa. Tapi dalam sembahyang dah ada doa untuk kita. Alhamdulillah. Kan? Apatah lagi kalau kita tinggalkan zuriat yang tak solat. Jadi anggaplah benda ni benda besar. Tolong anggap solat dan berjaya mendidik anak sebagai generasi yang mendirikan solat itu tanggungjawab besar dan benda besar, aset besar kita. Dan jangan berbangga apa-apa pun walaupun anak kita mencapai apa saja kehebatan dunia. Ya, katalah UPSR score semua A. Ya, PMR ataupun ya, apa sekarang bukan PMR lah kan. PT3. Ya, SPM nanti. Hebat sangat keputusannya. Tapi kalau dia tak semayang, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa, saya ulang. Anak kita bukan siapa-siapa kalau dia hidup bersama dengan kehebatan, ya, profesionalisme kehidupan dia, ya, pencapaian akademik yang begitu hebat. Cuma saat dia tak semayang, pada saya dia bukan siapa-siapa. Sebab hari ini tuan-tuan, dah banyak dah orang-orang hebat yang solat. Kita pernah tengok, ya, saya pernah bersama dengan doktor-doktor pakar yang hebat, tapi bila sampai waktu solat dia yang bergegas dulu pergi surau. Ya, dengan baju doktornya dah hebat.
Dah banyak. Tengok tolak dia jadi imam, bacaan sedap. Allahu Akbar. Anak kita kadang-kadang sudut yang kita tinggalkan hari ini dah lah belajar tak apa-apa hebat. Ya kan? Dengan sibuk, dengan gadget, dengan handphone, dengan game je. Ya, pencapaian ilmu pun tak ada. Dengan package pula tak solat. Wal'iyadzubillah. Tak ada apa-apa yang nak dibanggakan. Hatta kalau ada pencapaian lain, tapi agamanya tidak ada, dia bukan siapa-siapa. Ingat, kita dibangunkan dengan 3 unsur ya. Manusia ni ada unsur fizikal, jasmani dia. Jadi unsur minda dia. Ya. Jadi kena diisi semua, dan ada unsur jiwanya, rohaninya perlu diisi. Maka yang fizikal ni kita isi dengan aktiviti supaya dia cergas, kuat. Taklah lambat, slow, tak larat, ya. Jadi obes, gemuk dan sebagainya. Dia masalah hari ni. Anak kita tak beraktiviti. Main bola pun tak mau. Panjat pokok pun tak reti. Ya kan? Buat kerja apa sikit menyangkul, jangan haraplah. Sapu rumah pun kadang tak mau. Basuh kereta tak reti. Semua tak reti. Itulah masalahnya. Jadi kalau kita didik anak kita begitu dengan package semua kita sediakan sampai dia tak ada kemahiran hidup, kita zalim sebenarnya. Walaupun nampak kita memudahkan dia sonok dengan kita, tapi sebenarnya kita tak macam dulu kan. Kita tak macam tu sebab bapak kita dulu ajar kita berdikari. Ini fizikal. Kemahiran hidup. Tapi jangan lupa unsur minda dia. Kena isi minda dia ni dengan ilmu pengetahuan agar dia jadi profesional. Boleh berkehidupan. Kalau mampu jadi peringkat tertinggi, jadilah lawyer ke magistrate ke. Biar. Ya. Jadi doktor, jadi guru, jadi apa-apa profesional kehidupan yang dia boleh gerak agar dia dapat tempat. Sebab bila mana akal diangkat, diisi dengan baik, Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang ada ilmu memang darjat dia lebih tinggi. Kan? Pakar-pakar tu sebab ilmu dia lebih. Maka di dunia dia ada itiraf. Tapi jangan lupa ada unsur yang lebih utama yang jadi raja dalam diri manusia, iaitu unsur jiwanya. Yang Rasulullah kata kalau baik benda tu, semua settle. Tapi kalau jahat benda tu, subhanallah, akan jahatlah semua benda. Benda hati. Hati ni kena dididik dengan agama. Ya, hati kena dididik dengan agama agar rasa bertuhan tu ada dalam diri kita. Rasa beragama yang paling asas yang kena dibangunkan pada jiwa anak adalah solat. Supaya dia sedar setiap waktu, 5 waktu, sehari semalam dia kena menghadap Tuhan dia, kena report. Kena ngadu. Kena minta ampun. Ya, kena minta rahmat. Kena minta bantuan agar dia tu. Dia hebat macam mana pun dia tetap perlukan Tuhan. Supaya anak kita tenang. Sebab hebat macam mana pun dia, seorang doktor pun, dia akan ada waktu yang orang dengki dia. Kalau tak ada Tuhan, dia akan cari bomoh pula, lawan dengki balik. Tapi kalau dia ada Tuhan, dia akan redha, sabar, indahnya. Sama dengan kehebatan profesional lima. Ya, berjaya dia ada kehebatan jiwa yang sangat besar. Jadi kita perlukan begitu. Jadi asasnya solat. Ya, sebab tu agama kita ajar didik anak solat umur 7 tahun. Sebab dia basic. Agama ni kan datang dari Tuhan. Asasnya memang kenal Tuhan. Kalau kita tak didik anak kita dengan kenal Tuhan, dia bukan siapa-siapa dalam kehidupan dunia dia. Apatah lagi di akhirat nanti. Ya, jadi begitulah fahaman yang perlu ada. Jadi ringkasnya, didik atau asak fizikal anak kita dengan aktiviti dan kerja agar dia cergas. Yang kedua, ya, ajar minda dan isi minda anak kita dengan ilmu pengetahuan dan maklumat agar dia cerdas, dan didik, ya, asuh anak kita ni dengan agama agar dia ikhlas. Sebab fizikal perlu cergas, minda perlu cerdas, dan hati perlu ikhlas untuk hidup bahagia di dunia sampai akhirat nanti, insya-Allah. Ya. Jadi petua terakhir pula untuk mencintai salat, cubalah renungi dan fahami akan kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandariyah dalam kitab Hikamnya. Ya. 2 kata hikmahnya yang ke-119 dan 120 berbunyi as-salatu tuhratun lil qulub min adnasiz dhunub wastiftahun libabil ghuyub. Sembahyang itu adalah pembersihan kepada hati dari kotoran-kotoran dosa, dan dia juga pembukaan, ya, pintu-pintu perkara yang ghaib. Apa maksud dia ni? Ya, memang siapa sembahyang, ya, dosanya dibersihkan. Rasulullah SAW pernah bercerita bahawa orang yang sembahyang tu ibarat
Kalau sehari semalam 5 kali sehari semalam, bayar dia mandi. Ya. Sehari semalam 5 kali sehari semalam. Apakah masih ada kotoran pada tubuh kita? Ada orang mandi sehari semalam 5 kali. Susah juga nak cari kan. Tapi kalau 5 kali sehari semalam mandi, memang bersih lah. Begitulah perumpamaan solat di sudut pembersihan dosa. Tapi dia juga satu lagi adalah pembukaan kepada benda gaib. Gaib ni apa? Bukan dia nampak orang, nampak kepala tu kepala jin ke kepala, tak. Itu fahaman kita. Pembukaan kepada yang gaib ni iman lah. Iman. Artinya jiwa dia tenang dengan apa saja musibah melanda. Sebab dia nampak yang gaib. Dia nampak Allah SWT punya rahmat. Dia nampak malaikat yang mendoakan dia. Dia nampak syaitan ini, ya, asukan syaitan. Maka dia akan jadi orang yang rasional dalam tindakan. Jadi sembahyang ni bawa ketenangan. Ya, memang sembahyang ni tujuannya untuk menenangkan jiwa kita. Sebab kita bercakap dengan Allah. Jadi siapa yang sembahyang, sepatutnya dia jadi orang yang boleh tenang. Ya, sebab dia keimanan dia bertambah. Ya, keimanan pada syurga, rahmat Allah, ya, pembalasan segala baik itu dibalas baik oleh Allah SWT. Yang buruk pun patut kita balas dengan baik supaya Allah redha dengan kita. Ya, kesabaran, redha itu semua datang dari, ya, solat. Itu maksudnya. Kemudian hikmah yang kedua disebut apa? As-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tushriku fiha syawarikul anwar. Sembahyang itu merupakan tempat munajat, ya, mengadu pada Allah SWT, minta keselamatan. Ya Allah, jauhkan aku, selamatkan aku. Itulah munajat. Ya, memang itulah solat yang selalu kita minta dalam doa kita. Ya, wa ma'danil musafat, dan lombong kepada pembersihan jiwa. Jadi sembahyang ni kita mengaku kita hamba, kita minta ampun pada Allah, besarkan Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, fi ruku' fa'azimu fihi, ya, Rabba azza wa jalla. Ya, Rasulullah SAW beritahu ketika rukuk, kamu hendaklah besarkan Allah Subhanahu wa taala. Nafikan maha suci Allah, artinya kita nafikan apa saja prasangka buruk kita pada Allah. Kata Allah tak patut buat aku, kita nafikan. Jadi ini pembersihan jiwa. Artinya kita dengan Tuhan, apa yang Allah tentukan untuk kita, kita akan sabar dan redha. Yang dapat, yang hebat, yang mewah, yang dahsyat, semua kita syukuri. Itulah jiwa hamba. Ya, tattasi'u fiha mayadinul asrar, yang akan meliputi, ya, di dalamnya meluaskan medan-medan rahsia, ilmu dan ma'rifat. Jadi orang-orang yang selalu sembahyang ini dan sembahyangnya penuh penghayatan, jiwanya akan dapat, ya, benda-benda yang kadang-kadang kita tak dapat. Artinya dia punya pancaran jiwa itu sebab, ya, ketenangan dan nur dari Allah SWT. Dia bertindak wajar dalam kehidupan. Kalau ada benda-benda yang spontan berlaku, dia masih lagi wajar bertindak. Kadang-kadang kita ditimpa musibah, kemalangan. Kan, kadang-kadang kita terus datang, keluar kita tumbuk orang tu. Itu tak wajar berlaku. Tapi sebab apa? Bila mana tak ada kewarasan, tak ada panduan dari Allah, sembahyang kita tak efektif, itu yang akan berlaku. Orang kata kat kita cari dia, kita rembuk dia terus. Tapi orang-orang yang ada, ya, masyarikul asrar ni, ya, jiwa-jiwanya yang bercahaya, rasa-rasa kejiwaannya tenang, maka dia akan dapat benda ini. Wa tashruku fiha syawarikul anwar, dan akan terpancarlah, ya, dengan terang pancaran-pancaran cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang solat ni sepatutnya dia punya cara bertindak, ya, dengan panduan Allah. Soalannya kita dapat tak benda tu? Jadi kalau kita tak dapat lagi, kita kena cek balik sebenarnya kita. Ya, moga-moga Allah bantu kita untuk dapat hikmah solat ini, ya, dan kita hargai solat dan kita tagih rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat perkara ini. Penutup kata, ya, Ustaz Engku berkata, dengan mengingati petua-petua tadi, maka juga dengan mengetahui tentang kedudukan dan kehebatan kepentingan solat dalam agama kita dan juga untuk diri kita, dan lagi dengan memahami serta menghayati hikmah-hikmah solat, dengan adanya perasaan takut terhadap dosa dan seksa yang menimpa orang yang meninggalkan solat, insya-Allah gabungan semua rasa ini akan menjadikan kita, ya, orang yang sentiasa terdorong, ya, dan didukung untuk melazimi kewajipan solat. Jadi ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Artinya asalnya adalah ilmu, Jadi, ya, jiwa kita kena dipahami apakah sebenarnya solat ini, ya, kenapa Allah wajibkan, kenapa Allah datangkan, ya, kenapa Allah syariatkan.
Ini kurang baik pada kita. Dan kenapa Allah keras sangat dengan solat? Sebab ya, orang yang tak solat, dia bukan siapa-siapa. Hilang segala kebaikan dalam kehidupannya. Sehingga jadi perhitungan pertama di akhirat besok adalah dengan ibadah solat kita. Aku qouli hadza. Sampai di sini dulu. Isya pernah masuk. Jadi saya mohon berundur diri. Moga-moga segala kebaikan berlaku untuk kita dengan kehadiran kita kepada pengajian ilmu pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallallahu rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nuraini Ishak ya, mencatat semua butiran kata-kata yang saya sampaikan yang boleh jadi rujukan. Terima kasih kepada semua yang hadir ya bersama, dan saya mohon kuliah ini kita panjangkan, kita sharekan di ruang Facebook kita, dan insya-Allah manfaat. Dan di sana ada hidayah, orang yang dapat maklumat dan juga pengetahuan daripada perkongsian kita pun dapat sama-sama insya-Allah. Atas yakin dan percaya itu kita lakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Sekian dulu, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.